Bertemu kembali rentasan berita edisi 1156, saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Potong gaji dan allowance atau letak jawatan. Operasi pembalakan di Kelantan dijarah pembalak halimunan. Malaysia perlu dibebaskan daripada amalan merosakkan. Kenaikan harga barangan M40 juga terkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah ditentang hebat oleh rakyat, Perdana Menteri Tebuk Atap 2.0, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob U-turn. Beliau menarik balik tindakan menaikkan kadar tarif elektrik dan air di Semenanjung pada 1 Julai ini. Dengan keputusan tersebut, kerajaan akan terus komited menampung subsidi sebanyak RM5.8 bilion meskipun berlaku peningkatan mendadak kos bahan api dan kos penjana lain. Katanya, kerajaan juga memutuskan harga ayam di pasaran tidak akan diapungkan pada masa yang sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Pada masa ini, kerajaan menetapkan harga maksimum runcit ayam bagi Semenanjung Malaysia bagi ayam bulat standard pada RM8.90 sekilogram yang didakwa tidak dipatuhi oleh beberapa peruncit. Menurut Ismail Sabri, harga siling baharu akan diumumkan dalam masa terdekat. Kerajaan turut memutuskan harga ayam di pasaran tidak akan diapungkan. Walau bagaimanapun, kerajaan tidak lagi akan memberi subsidi kepada penternak ayam mulai 1 Julai ini. Demikian kekalutan Perdana Menteri yang dikelilingi sejumlah besar menteri dan timbalan menteri yang kakistokrasi. Dalam pada itu, bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz mencadangkan kerajaan untuk menimbangkan pemotongan allowance dan gaji menteri sebanyak 20% serta-merta, lapor Sinar Harian. Kata beliau, langkah itu untuk tunjukkan sifat empati menteri terhadap penderitaan rakyat. Apakah potongan 20% jika menteri mendapat RM69,000 sebulan? Soalnya seperti dipetik. Justru apa masalahnya? Masalahnya belum apa-apa ada menteri yang melompat tidak bersetuju. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid dipetik meja sebagai berkata pemotongan sebanyak 20% tidak akan membantu menyelesaikan kos sara hidup rakyat. Sebaliknya, ia memerlukan alternatif lain yang lebih berkesan. Menurut beliau, menteri-menteri yang terbabit secara langsung dengan ekonomi dan harga barang duduk mesyuarat seminggu 2 kali bagi membincangkan hal berbangkit dan memberi jalan penyelesaian. Mengulas lanjut, Mahzir berkata sebagai bekas menteri, Rafidah perlu memberikan idea yang lebih baik dan berjumpa dengan Perdana Menteri untuk mengetengahkan idea beliau. Kita tidak tahu apa maksud sebenar Rafidah mengenai potongan gaji itu. Adakah beliau benar-benar maksudkan atau hanya perli? Beliau orang lama, sepatutnya boleh beri idea yang lebih baik. Perkataan potong gaji ini seolah-olah berada dalam Dewan Rakyat. Ia selalu diusulkan oleh pembangkang. Bagi saya, cadangan beliau bukan jalan penyelesaian untuk membantu rakyat menangani kos sara hidup yang semakin meningkat. Tegasnya, lapor Berita Harian. Kelakar, bukankah beliau yang menjadi menteri dan mendapat gaji serta allowance? Kenapa minta idea daripada Rafidah Aziz? Apa jawatan bekas pemimpin UMNO itu kepada kerajaan pimpinan Ismail Sabri yang bersaiz XXXL ini? Pada 22 Jun lalu, Majlis Presiden Pakatan Harapan yang diwakili oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan Presiden Keadilan, Muhammad Sabu Presiden Amanah, Anthony Lok Siu Fok, Setiausaha Agong DAP dan Datuk Seri Panglima Majlis Tanggauf Presiden UPKO mengecam tindakan kerajaan menghapuskan subsidi kadar tarif elektrik dan air serta makanan ruji pada 1 Julai. Ini bukan langkah yang proaktif maupun bertanggungjawab, tegas mereka. Majlis Presiden Pakatan Harapan memberi amaran bahawa kerajaan mesti mengumumkan sepenuhnya pelan menangani isu subsidi dan kos sara hidup dalam masa 24 jam ketika itu. Sekiranya gagal, menteri-menteri yang bertanggungjawab dalam isu kos sara hidup juga wajib meletakkan jawatan, ujar mereka. Sungguh, jika ada rasa tanggungjawab dan amanah, menteri yang gagal termasuk duta khas patut letak jawatan sahaja. Berdosa mengambil gaji dan allowance tapi tidak berbuat apa-apa seperti mana yang diamanahkan, atau lebih mudah disebut sebagai makan gaji buta.
Pengerusi SAFE Kelantan Datuk Husam Musa mempertikai kenyataan Pengarah Perhutanan Kelantan Abdul Khalim Abu Samah yang mengatakan sudah tidak ada lagi aktiviti pembalakan di lojing. Secara sinis, beliau menulis di Facebooknya, "Salam dari Matau Balak Lojing untuk Pengarah Hutan Kelantan. Salam dari beberapa Matau Balak di jajahan kecil lojing buat Tuan Pengarah Hutan Kelantan, khususnya dari Matau Syarikat RJZ Itrah dengan nombor lesen DS01-P 27/2021 LDG. Beliau mendedahkan bahawa tarikh operasi tebangan balak yang dibenarkan ialah dari 19 Mac 2022 hingga 18 September ini. Satu lagi matau yang masih aktif dengan pemunggahan kayu balak ialah kepunyaan syarikat NR Cahaya Resources Sdn Bhd yang diberi lesen untuk operasi dari 14 Mac 2022 sampailah ke 13 September ini. Menurut kata Husam, kedua-dua kerja pembalakan masih beroperasi. Kedua-duanya diluluskan bagi kompartmen dalam hutan simpan kekal Sungai Beruk. Sekarang baru hujung Jun, lesen akan tamat bulan September ini. Tapi kata Tuan Pengarah, pembalakan dah tak ada. Biar betul. Beliau juga mempersoalkan kenyataan Abdul Khalim bahawa banjir mengejut di lebuh raya Gua Musang. Lojing baru-baru ini berpunca daripada penanaman sayur dan bukan pembalakan. Sungai melimpah dari kebun sayur di tanah tinggi lojing dan bukan pembalakan kerana tiada pembalakan di kawasan itu sejak 2008, kata Abdul Khalim seperti dipetik Berita Harian 20 Jun lalu. Dua lesen pembalakan di lojing menurut Husam adalah bukti pembalakan masih berlaku di lojing. Saya tak nak komen lebih. Can we trust you, Tuan? Hilang integriti, hilanglah segala-galanya. Cindy Husam yang jelas tidak percaya kenyataan Pengarah Perhutanan Kelantan itu. Pada 22 Jun lalu, Husam menyampaikan satu taklimat berkaitan pencerobohan hutan dan isu pemilikan Tanah Rizab Melayu di Kelantan kepada Jawatan Kuasa Pemandu Majlis Perundingan Melayu atau MPM. Saya selaku salah seorang jawatan kuasa amat terkejut dengan pendedahan ini dan MPM akan mengambil beberapa tindakan perlu bagi memelihara kelestarian hutan serta mempertahankan Tanah Rizab Melayu, ujar Datuk Muhammad Razwan Abdullah dalam hantaran di Facebook beliau. Berturut meletakkan tanda pagar, ini bukan isu politik. Penjenayah harus terima padah dan no one above the law. Susulan itu, Setiausaha Agung Majlis Perundingan Melayu MPM Datuk Dr. Hassan Mat menegaskan isu yang dibangkitkan melibatkan pembalakan dan pemilikan tanah dalam sejarah berleluasa yang berlaku di hutan simpan kekal HSK di Kelantan disifatkan perkara besar dan sangat penting. Hassan berkata amalan perhutanan yang diamalkan di Kelantan membawa kerosakan. Menurut beliau, tanah di Kelantan adalah milik orang Melayu dan tidak boleh diserahkan kepada bukan Melayu, apatah lagi warga asing. Kami juga akan meneliti bagaimana proses pemberian tanah ini boleh diberikan kepada orang luar yang bukan anak Kelantan. Malah ada syarikat yang sama telah menerima projek berkali-kali. Kami juga akan mengambil tindakan undang-undang termasuk merujuk kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat sama ada terdapat unsur rasuah atau salah guna kuasa, katanya kepada media. Beliau berjanji akan mengadakan perbincangan dengan pengerusi MPM Tun Hanif Omar dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Pemandu tidak lama lagi. Sebelum itu, pada 15 Jun, Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Ahmad Ni Abdullah berkata NGO SAFE Kelantan sebenarnya adalah SAFE Husam. Beliau dipetik media sebagai berkata pendedahan Husam berkaitan isu pembalakan, air dan lain-lain di negeri berkenaan bertujuan menaikkan semula namanya yang sudah lama tenggelam dalam arena politik negara. Bagaimanapun, Husam berkata tidak timbul soal politik kerana kecurian balak seperti yang didedahkannya melibatkan jumlah besar merupakan kegiatan jenayah. Tak kiralah jenayah itu dibuat oleh orang politik atau bukan, tetapi jenayah adalah satu perkara serius. Beberapa tangkap layar cerapan satelit berhubung penggodolan hutan di Kelantan turut tular di media sosial. Takkan masih hendak menafikannya? Adakah pembalak ini semuanya halimunan di mata penguasa? Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar sesetengah pemimpin yang ingin menjadi menteri kerana mahu hidup dalam kemewahan. Mereka melakukan salah guna kuasa dan mengeksploitasi sumber. Bagaimana kita mengangkat darjat insan? Pertama, jangan jadikan manusia itu hamba. Baik Muslim maupun bukan, jangan menindas mereka. Dan berkata demikian dalam ceramah sulung jelajah Harapan Selangor baru-baru ini. Kata Anwar, pemimpin kaya raya tetapi rakyat ibarat hamba. Kerja teruk, kilang untung beratus juta, ribu juta, gaji pekerja RM1,000. Itu seperti perhambaan juga. Nama negara merdeka
manusia di dalamnya itu diperhambakan. Wang dalam negara, hasil minyak, hasil balak dimecahkan darah oleh pimpinan. Apa bezanya dengan sistem perhambaan? Ini perhambaan namanya. Rakyat di bawah itu tidak dipedulikan. Anak muda tak ada kerja, tidak jadi isu. Mutu pendidikan ganap, tak jadi isu. Menurut Anwar, Pakatan Harapan mengutamakan keadilan, kemanusiaan dan usaha mengangkat martabat manusia. Kalau betul orang Melayu, saya okey. Melayu mana yang kamu tolong? Tanya Melayu di belakang ini, yang mana dapat ditolong? Yang ditolong itu Tan Sri, Datuk. Tapi bila kempen pilihan raya nak selamatkan orang Melayu, macam-macam kontrak menteka darah tak habis-habis tempelaknya. Sebelum itu, Naib Presiden Amanah Adli Zahari berkata, Malaysia sedang berhadapan dengan cabaran paling besar, iaitu cabaran ekonomi. Dalam pada itu, beliau mengingatkan bahawa kehidupan kita apa sahaja yang berlaku kepada diri kita ditentukan oleh orang politik. Bagaimanapun katanya, kalau mereka iaitu pemimpin politik tidak mempunyai jiwa yang dekat dengan rakyat, mereka tidak akan dapat membuat dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau yakin jika pemimpin yang amanah, negeri yang kontang boleh dibangunkan. Pemimpin katanya perlu merasa apa yang dirasai rakyat. Kita di Pakatan Harapan tidak pernah putus asa. Kerana itu perjuangan kita mahu memperbetulkan kembali negara kita di landasan yang betul. Kita perlu kembali menggapai Putrajaya, tegasnya. Selain itu, beliau melihat 2 darjat dalam undang-undang sebagai satu cabaran. Katanya kedaulatan undang-undang perlu dipulihkan. Dalam negara kita tak boleh ada undang-undang 2 darjat. Kalau orang besar mencuri, maka dia bebas walaupun sudah dihukum. Tapi kalau orang kecil mencuri, mereka itu ditangkap, direman, digari dan cepat dihukum dan dipenjara. Beliau berhujah bahawa Malaysia akan terkebelakang jika perkara ini berterusan. Justru beliau menyeru agar Pakatan Harapan meneruskan perjuangan itu dan melakukan perubahan itu. Jika tidak, negara akan terkebelakang. Kita akan kembali menjadi dunia ketiga, ujarnya. Beliau juga menyelar sikap pemimpin yang tidak rasa malu apabila melakukan khianat. Apa jadi kepada negara? Soalnya, walaupun kedua-dua pemimpin berhujah menggunakan contoh yang berbeza, namun kedua-dua berpendapat rakyat Malaysia perlu berubah jika tidak mahu peraturan atau undang-undang 2 darjat yang menjadikan yang kaya semakin kaya, yang miskin papa ke dana. Rakyat yang terfikir nampak bahawa yang kaya dan korup jika dibiarkan akan menjadi negara ini semakin dipandang hina oleh masyarakat antarabangsa. Justru negara perlu dibebaskan daripada amalan yang merosakkan, iaitu kembar dua, perhambaan dan undang-undang 2 darjat. Ini kerana undang-undang 2 darjat itu melindungi mereka yang menindas dan melakukan perhambaan terhadap rakyat di negara ini. Pengarah Biro Mobilisasi Amanah Nasional Muhammad Sani Hamzan bersama beberapa pemimpin dan pemuda amanah menyerahkan memorandum mendesak kerajaan menurunkan harga barangan keperluan. Memorandum itu mengandungi 3 tuntutan utama. Pertama, mengembalikan subsidi kepada barang makanan asas rakyat termasuk ayam, telur dan juga minyak masak. Yang kedua, memanggil sidang parlimen khas membincangkan dan membahas isu bekalan makanan dan sekuriti makanan. Dan yang ketiga, membatalkan sistem approved permit atau AP atau lesen import ke atas semua barang makanan yang dibawa masuk ke negara ini. Ketiga-tiga tuntutan tersebut merupakan penegasan amanah kepada beberapa kenyataan media pucuk pimpinan Pakatan Harapan sebelum ini. Bagaimanapun, pada kali ini amanah turut menggesa kerajaan supaya memberi perhatian serius kepada golongan M40 yang juga terkesan dengan isu kenaikan harga barang. Menurut Sani Hamzan, tambahan bantuan kepada golongan B40 dan miskin bandar dalam Bantuan Keluarga Malaysia BKM juga dilihat tidak dapat menampung keperluan kumpulan sasar terbabit. Katanya rakyat ketika ini dibebani masalah bekalan barangan makanan dan kenaikan harga secara mendadak sehingga mengancam keselamatan sekuriti makanan negara. Walaupun kerajaan mengumumkan tambahan bantuan kepada penerima BKM, ia tidak dapat menampung pendapatan golongan B40 dan miskin bandar. Malah golongan M40 juga terkesan dengan isu ini yang perlu diberi perhatian serius oleh pihak kerajaan. Katanya, seperti dipetik Berita Harian hari ini, turut hadir bagi menyerahkan memorandum itu ahli pimpinan tertinggi amanah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Perkhidmatan Pasir Muhammad Faiz Fazil. Memorandum dikatakan diterima Ketua Unit Komunikasi Korporat MOF
Chua Hin Chiu. Menurut laporan, Amanah akan merancang satu perhimpunan di Ibu Negara pada 1 Julai ini, iaitu pada hari Jumaat, bagi mendesak diperuntukkan semula subsidi makanan asas rakyat seperti ayam, telur dan juga minyak masak. Kata Sani, perhimpunan itu akan diadakan di Masjid Kampung Baru Kuala Lumpur jika masalah kenaikan harga barang yang berlarutan sejak 3 bulan ini masih gagal ditangani kerajaan. Memorandum ini adalah atas dasar keinsafan dan kesedaran, bukan membabitkan politik. Kami mewakili rakyat Malaysia yang sentiasa merasai keluh kesah rakyat, menuntut kerajaan mengambil tindakan segera serta sewajarnya bagi menangani masalah ini, tegas Sani. Rata-rata golongan M40 ialah pembayar cukai yang berhadapan dengan kenaikan kos sara hidup di tengah-tengah bandar. Mengapa mereka dilupakan? Adakah kerana mereka golongan berpendidikan dan tidak terpedaya dengan tipu muslihat UMNO atau Barisan Nasional dan subahatnya kini iaitu PAS dan Bersatu? Sementara B40 pula dilihat sebagai penyokong tegar UMNO dan PAS. Adakah itu muslihatnya? Jika M40 terus diabaikan, kita akan melihat golongan 40% yang berpendapatan terendah di negara ini akan meningkat menjadi 50% atau mungkin 60%. Justru di mana yang dikatakan keluarga Malaysia itu jika rakyat semakin miskin sementara pemimpin bersenang lenang. Bantuan kepada rakyat hendaklah diagihkan secara adil dan saksama, bukan berdasarkan kecenderungan parti mana yang akan diundi pada pilihan raya umum nanti. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.